Baik, kita tengok satu contoh mengenai Carnot cycle. Jadi dikatakan kat sini, a steam power plant operate between a boiler pressure 42 bar and condenser pressure of 0.035 bar. Jadi, kita lukis sedikit gambar rajah TS untuk Carnot cycle, T temperature dan juga S entropy. Okey, dia kata sekarang ni sistem beroperasi pada dua tekanan. Yang pertama tekanan boiler. Tekanan boiler ni duduk atas. Okey, tekanan di sini adalah 42 bar. Dan dia kata tekanan kondenser bawah ni, tekanan kondenser adalah 0.035 bar. Jadi sekarang ni dia suruh cari calculate for this limit, maknanya bagi sistem ni lah, the cycle efficiency, kecekapan, work ratio, WR bagi Carnot cycle yang menggunakan wet steam. Jadi kalau wet steam maksudnya kawasan di bawah bukit. Kawasan selepas bukit ni tak ambil kira lah. Okey, jadi kita sketch dulu kita punya gambaran. Sini titik 1, sini titik 2, titik 3, titik 4 dan kembali ke titik 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Okey, jadi suruh cari yang pertama adalah cycle efficiency. Bagi mendapatkan nilai untuk efisiensi, kita boleh pakai rumus efisiensi sama dengan 1 tolak QL bagi dengan QH. Okey, dan kita tahu juga bahawa ini akan sama dengan 1 tolak TL bagi dengan TH. Jadi mana dapat TL dan juga TH? Okey, TL dan TH kita boleh dapatkan dia daripada steam table. Okey, di mana TL? TL duduk sini. Sini TL, sini adalah TH. So, kita tengok steam table untuk dapatkan nilai dia. Okey, pertama kita tengok nilai TL 0.035 bar. Ini ada dah, saya dah tanda dah ni. 0.035 bar, dia punya TL dia adalah, kita kena tengok pada TS dia. Suhu saturated. Suhu saturated, suhu yang menegak ni. Ini adalah suhu saturated, jadi nilai TL adalah 26.7 darjah Celsius. Okey, manakala TH pula kita kena tengok pada 42 bar T saturated dia. Suhu saturated dia 42 bar. Okey, ni pun saya dah tanda juga. Jadi kita akan dapat 253.2 darjah Celsius. Sini 252.3 darjah Celsius. So kita masukkanlah saja dalam rumus. Jadi kecekapan kita 1 tolak TL adalah, okey, ini penting, kita kena tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, jadi TL kita adalah 26.7 campur 273 bahagi 252.3 campur 273. Okey, tutup kurungan. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Okey, kita selesaikan dulu yang bahagian yang ni. So, kita akan dapat 1 tolak 0.57. Okey, kita ambil 57 je. Jadi, kita akan dapat 0.43. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai 43%. Okey, itu yang pertama, dia punya cycle efficiency. Baik, seterusnya kita nak tengok mengenai work ratio. Okey, jadi kita tahu bahawa work ratio adalah sama dengan W net bahagi W out. Okey, jadi W out ni kita tahu bahawa adalah W untuk turbin di sini. Okey, sini W out. Okey, sini W in. Okey, jadi W net ni adalah W out tolak W in. Okey, tapi kita tak ambil kira sangatlah untuk analisis kali ni. Jadi sekarang ni kita nak cari dia punya work ratio. Menggunakan rumus inilah W net bahagi dengan W out. Dan kita tahu sebelum ni bahawa kecekapan adalah sama dengan W net bahagi dengan Q in. Nilai kecekapan ni kita dah tahu. Jadi kalau kita dapat nilai Q in ni, kita akan dapat nilai W net. Sebab apa? Sebab kaedah ni lebih mudah lah. Untuk Q in adalah pada bahagian ini. Ini adalah bahagian Q in. Sebab apa saya katakan mudah? Sebabnya dia punya point ni terletak pada betul-betul persilangan bukit ni. Jadi bila kita baca steam table tu, nilai dia tu kita akan dapat lebih direct. Kemudian Q in adalah sama dengan H2 tolak dengan H1. Jadi kita cari nilai H2, H pada titik 2 dan H pada titik 1. Okay, oleh itu kita kena buka steam table. H1 adalah sama dengan HF pada P sama dengan 42 bar. Okey, di mana HF ataupun H1 di sini. Okey, jadi kita tengok kita punya steam table. Okey, kita tengok HF
pada 42 bar. Jadi kita scroll tengok 42 bar. Okey, di sini 42 bar. Jadi dia punya nilai HF adalah 1102 yang ni. Okey, jadi kita punya H1 adalah 1102 kilojoule per kilogram. Kemudian kita dapatkan nilai H2 pula. H2 adalah sama dengan Hg. Okay, sebab apa G? Sebab dia steam. Steam ni kita wakilkan dengan G. G ni merujuk pada gas lah. Pada P42 bar. Jadi H2 adalah, kita tengok steam table kita. Hg kita adalah 2800. Ini Hg kita. Okay. Jadi Hg kita adalah 2800 kilojoule per kilogram. So, kita punya Q in kita akan dapat H2 tolak H1 iaitu 2800 tolak 1102. Dan kita akan dapat nilai dia 1698 kilojoule per kilogram. Okay, so kita punya Wnet kita adalah Wnet sama dengan kecekapan kali dengan Q in. Okay, kecekapan kita adalah kita dapat 0.43. 0.43 kali dengan Q in tadi baru kita dapat 1698. So kita akan dapat Wnet kita 730.14 kilojoule per kilogram. Tapi kita perlu ingat target kita adalah untuk mencari work ratio. Ini work ratio kita. Jadi work ratio Wnet kita dah dapat. So sekarang ni Wout kita tak dapat lagi. Jadi Wout adalah sama dengan H2 tolak dengan H3. H2 di sini tolak dengan H3 di sini. Jadi H2 kita dah dapat. H2 kita dah dapat yang ni 2800. So kita nak cari nilai H3. Ini kena perhatikan betul-betul. Jadi untuk mencari H3 kita kena mencari dia punya nilai S dulu. Sebab apa? Kalau kita perhatikan lebih dekat, jadi daripada graf ni kita boleh tahu bahawa kalau kita lanjutkan garis ni, kita akan tahu bahawa S2 sama dengan S3. Sama juga dengan kes yang ni, S1 sama dengan S4. Jadi target kita sekarang, kita nak mencari nilai X dia. X ni apa? X ni adalah dryness fraction. Okay, jadi bila kita dapat nilai X dia, kita akan dapat nilai H dia lah. Jadi untuk mendapatkan nilai X dia, kita perlu mencari nilai S berdasarkan teori ini. S2 sama dengan S3 ataupun kita panggil dia sebagai isentropik. So di sini kita tahu bahawa S3 sama dengan S2. Jadi S2 adalah sama dengan Sg. Sebab apa G? Sebab dia berada di hujung kanan. Dia berada pada bahagian gases. Sg pada P sama dengan 42 bar. Jadi S2 adalah sama dengan, yang ini kita tengok steam table. Kita tengok nilai Sg adalah 6.049 pada 42 bar. Jadi kat sini akan jadi 6.049 kilojoule per kilogram Kelvin. So nilai S3 pun sama juga. S3 sama dengan 6.049 kilojoule per kilogram Kelvin. Dan nilai S3 ni sebenarnya adalah sama dengan juga, S3 ni duduk bawah ni. S3 ni duduk pada line bawah ni. Jadi kita boleh katakan juga bahawa S3 sama dengan SF campur XSFG pada P sama dengan bawah ni. Line bawah ni. Sebab 3 duduk di bawah ni pada line 0.035. 0.035 bar. Jadi target kita sekarang nak mencari nilai X. Jadi S3 kita tahu nilai S3 adalah 6.049 sama dengan, sekarang ni nilai SF dan nilai SFG kita tengok pada P sama dengan 0.035 bar. So kita tengok kita punya steam table 0.035. Di sini. Jadi kita punya SF kita adalah 0.391. Sini SF sama dengan 0.391. Kemudian dia punya SFG adalah 8.130. Jadi kat sini adalah 8.130. Lupa kali dengan X. So nilai X kita adalah
0.6959. Ataupun kita boleh tulis 0.7 lah. Kita ambil 0.7. Jadi 0.7 ni berada di mana? Okey. 0.7 ni berada di sinilah. Di titik 3 ni. Maksudnya jarak daripada sini, daripada titik ni sampai ke sini adalah sebanyak 0.7. Pada titik ini, 70% adalah steam. Okay, hanya 30% saja adalah air. Kemudian kita dapatkan dia punya nilai H dia. Okay, jadi kita tahu bahawa H3 sama dengan HF campur XHFG pada P sama dengan 0.035 bar. So, nilai H3 adalah sama dengan HF. Kita tengok steam table. Okay, kita tengok HF adalah 112 pada 0.035 bar. HF adalah 112 campur X. X tadi kita dapat 0.7. Dan HFG kita tengok steam table lagi. 2438. 2438. So, nilai H3 kita akan dapat 1818.6. 1818.6 kilojoule per kilogram. Kita bolehlah dapat dia punya W out. W out sama dengan H2 tolak H3. H2 kita dapat sebelum ni 2800 tolak 1818.6. So kita akan dapat 981 W out. Kerja yang dihasilkan oleh turbin adalah, ni kawasan turbin W out adalah 981.4. So, kita bolehlah dapat dia punya work ratio. Jadi, kita tahu bahawa work ratio sama dengan W net bagi dengan W out. W net kita dapat sebelum ni 730.14 dan W out adalah 981.4. So, kita punya work ratio adalah 0.74. Itu sahaja.